kat bawah ni siap juga. Nombor 3 pun dah siap. Okey, cuba tengok nombor 4. Nombor 4 dah bincang belum? Dah. Dah. Okey, nombor 5. Okey, nombor 5, Mama Z akan bincang minggu depan dalam kuliah. Okey, nombor 5 dalam kuliah. Jadi Mama Z buat dengan awak nombor 6. Okey, tengok nombor 6. Ataupun sekejap kalau dengan kelas sebelum ni Mama Z bincang dulu nombor, okey, Mama Z try nombor 8. Okey, pelajar kelas awak ni nombor 8. Sebab kelas A1-9 nombor 8 ni kena buat sendiri. Kita try. Okey, tengok soalan nombor 8. Kali ni dia tak guna huruf F, dia guna huruf V. Dan soalan kita adalah soalan loan. Okey, soalan kita loan. Jadi untuk loan, dia ada rumus dia. Okey, rumusnya ialah, saya first time saya lipat ni. Saya lipat laptop saya buka balik lah. Tak best lipat pula. Okey, sekejap Sekejap. Okey. Okey, sekejap Saya ambil file salah. Okey. So untuk nombor 8, apabila awak tengok soalan dalam ni adalah loan, maka awak kena belik rumus pada muka surat depan. Dia akan sediakan rumus. Yang pertama, okey, 1 per isi perut. Dan lepas tu pelajar kena darab dengan differentiate isi perut. Tu dia. Tetapi apabila kita mendarabkan dengan nombor 1, jadi Mama Z boleh ringkaskan ia ini kepada yang di atas ini merupakan hasil differentiate isi perut. Kita perkan dengan isi perut. Itu untuk ringkaskan dia lagi. Okey. So kalau ikutkan petua kita nombor 1 iaitu ini nombor 2. Kalau ikutkan nombor 2, tapi Mama Z boleh ringkaskan kepada yang di atas tu differentiate isi perut, yang bawah tu isi perut. Okey, so kita tengok yang ini. Apabila Mama Z buat del V del X sama dengan, mula-mula Mama Z letak dahulu isi perut dia. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Okey, cuba awak differentiate yang Mama Z tulis bawah tu respect to X. Dapat berapa? Respect to X. So kita dapat 2X. Setuju? Setuju Okey, sebab Mama Z tak dengar feedback daripada pelajar, so Mama Z consider pelajar boleh Tetapi kalau Mama Z buat del V, del Y, Mama Z akan buat dahulu perut dia X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Dan bila Mama Z differentiate isi perut, Mama Z akan dapat nilainya adalah 2Y. Okey. Yang Mama Z buat sekarang ni dekat bulat hijau yang pertama, bulat hijau yang kedua, itu baru subtopik 1.1 iaitu first derivative. Baru buat pembezaan peringkat pertama. Mama Z kena sambung peringkat yang kedua
Tapi daripada lon soalan dah berubah menjadi petua hasil bahagi. Ya, ini pun petua hasil bahagi. Okey, kemudian Mama Z bila petua hasil bahagi, Mama Z kena guna akaun tunai, KEWU. KEWU ni dia unik sebab KMKT je ada benda ni. Dia unik sebab kita je yang ada. Jadi kalau sebut KEWU tu, jangan disebut dengan kolej lain. Kawan kita kolej lain dia tak tahu. Sebab ini adalah inovasi di KMKT. Okey. Contohnya Mama Z ada. Okey, kalau Mama Z terputus bagi tahu U sama dengan 2X. V sama dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Bila Mama Z nak buat U respect to X, Mama Z dapat sama dengan 2. V respect to X, Mama Z dapat 2X. Jadi Mama Z dalam proses nak buat del 2V, del X2, jadi Mama Z kena kembangkan yang ini, darab dengan yang sana dan tulis ke bawah. Jadi kat sini Mama Z dapat 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2. Bila Mama Z kembang yang ini, Mama Z akan dapat 4X kuasa 2. Boleh ke? Seorang bagi feedback kat Mama Z takut Mama Z terputus sebenarnya. Boleh. Okey, kemudian bila nak selesaikan yang ini, sebab dia petua hasil bahagi, kita kena rujuk rumus di muka surat depan. Jadi jawapan del 2V del X2 sama dengan, Mama Z rujuk rumus, 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2. Operasi dalam rumus tu adalah tolak dengan 4X kuasa 2. Mama Z kena bahagi dengan V kuasa 2. Bahagi dengan V kuasa 2. Okey, so V kita ialah X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Jadi Mama Z ringkaskan, Mama Z dapat 2Y kuasa 2 tolak 2X kuasa 2, sebab dia dah tolak dia, per dengan X kuasa 2, tertinggal kuasa 2 kat luar ni. Okey, X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. So yang Mama Z kira ni baru del 2V del X2. Kemudian tu baru yang pertama. Mama Z nak kena sambung yang belah sini pula. Kita kena guna akaun tunai juga. Okay, kalau boleh guna. Mungkin media Arfah guna petak lain lah. Maksudnya masih lagi sama. Okay. So kita try yang ini. Kita dapat U kita sekarang adalah 2Y. V kita pula X kuasa 2 tambah Y kuasa 2. Sekarang Mama Z nak kena buat, soalan kita ialah del 2V del Y2. Jadi kat sini jadi respect to Y. Sama dengan 2VY. Sama dengan, sama dengan 2Y. Jadi kita nak cross sekarang ni. Kita cross. So bila Mama Z cross yang ini, tulis kat bawah ni, Mama Z akan dapat 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2. Sini dapat 4Y kuasa 2. Okey, oleh kerana kat sini adalah petua hasil bahagi, so Mama Z akan dapat jawapan kita del 2V del Y2 sama dengan 2X kuasa 2 tambah 2Y kuasa 2. Rumus kata tolak
dengan 4Y kuasa 2 per dengan nilai V kita. Kuasa 2. Dan Mama Z ringkaskan menjadi 2X kuasa 2. Okay, tolak dengan 2Y kuasa 2 per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2. Ini jawapan yang kedua. Jadi apabila Mama Z nak jawab soalan, okay, nak jawab soalan, sekejap Mama Z nak tekan copy. Okay, soalan ni, dia minta kita buat del 2V tambah dengan yang ini. Dia suruh tambah. Jadi jawapan kita tadi, bila kita nak tambah, okay, Mama Z dalam proses nak kira nilai, bila kita tambah yang biru ni, okay, tambah yang biru sekarang ni, ini jawapan dia. So Mama Z tulis 2Y kuasa 2 tolak 2X kuasa 2 per dengan X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 kuasa 2 tambah dengan jawapan yang berwarna kuning ni. Dia suruh tambah. So bila Mama Z tambah, kita tengok apa yang berlaku. Okey. So bila kita perhatikan yang bawah ni nilainya sama. Jadi kita boleh tambah yang atas tu secara direct. Dan bila kita tambah, kita dapati nilai 2Y ni mati kat sini. Nilai negatif 2X ni mati kat sini. Jadi Mama Z dapat kosong. Kosong bahagi something. Okay, kosong bahagi yang kuning. So kosong bahagi yang kuning, jawapan kita adalah kosong. Jadi pelajar kena betulkan jawapan akhir pelajar. Okay, betulkan jawapan akhir. Mana soalan dia? Jawapan akhir kita nombor 8. Bukannya jawapannya Shun, tetapi jawapannya adalah kosong. Okey, awak betulkan ni. Okey. So ada soalan tak? Soalan nombor 8. Boleh tak? Boleh. Boleh. Boleh, Kalau ada nak tanya boleh tanya. Boleh. Mama Z tak ada nak rushing bagaimanapun. Okay. So nombor 8 kita dah selesai. Okay. Untuk pelajar A1T T10. Okay. Kita semak dengan Mama Z. A1T10. Okay. Mama Z label dekat sini. Warna Mama Z buat warna hijau. Warna hijau represent A1T10. Okey, sama-sama semak dengan Mama Z. Awak dah buat nombor 1 kan? Betul tak? Dah. Nombor 1 dah siap? Dah. Nombor 2 dah? Dah. 3 dah? Dah. Nombor 4? Dah. Dah. Dah belum nombor 4? Dah. Dah. Nombor 4 dah? Nombor 5 Mama Z bagi tahu nak buat dalam kuliah. Tadi Mama Z buat nombor 8. 8. Tu. 8. Nombor 8 baru awak buat. Orang lain tak buat lagi. Nombor 7? Belum. Belum. Nombor 7 dalam kuliah belum? Belum. 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 Nombor 5 belum. Nombor 6? Belum. 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 Okey. So kita tengok nombor 6 sebab A1 Tina dah buat tu. Nombor 6, 7. Nombor 10 dia dah buat. Nombor 12 dah buat. 14. Macam tu. So Mama Z nak. Dengan awak ni Mama Z buat warna hijau. Okey. Dan awak dah buat nombor 17 dalam kuliah dengan Mama Z. Awak dah buat soalan 15 dalam kuliah dengan Mama Z. Betul? So maksudnya banyak benda yang dah buat. Dan yang you buat ni memang nanti kena hantar kat Mama Z. Mama Z nak tanda. Okay, Mama Z nak tanda sementara Mama Z buat soalan lain.
Okey, so sekarang ni Mama nak buat soalan nombor 6. Nombor 7 dah becek Mama Z dah buat ke belum? Okey, kita akan buat soalan nombor 6. Okey, nombor 6 tengok betul-betul Okey, soalan bagi clue dia adalah Lagrange. Okey, dia adalah Lagrange. Kemudian Mama Z kena cari maximum value. Okey, maximum value. Kemudian dalam soalan ni didapati ada dua input. Yang pertama F. Yang kedua dia bagi satu lagi iaitu tentang constraint. Okey, cuma dekat constraint kita belajar dalam kuliah, dia mesti tanda sama dengan kosong. Tapi soalan kita sama dengan 4. Jadi awak kena ubah dia menjadi 2x tambah dengan y tolak dengan 4 sama dengan kosong. Awak kena ubah dulu. Okay, kena ubah dulu. Okey, jadi next Mama Z akan combine fungsi dengan constraint. Kalau dekat sini dia guna huruf F kecil, Mama akan tukar dia jadi F besar. Dalam ni ada X, dia ada nilai Y dan dia ada nilai lambda. Jadi nanti awak kena make sure awak kena cari 3 benda lah. Yang pertama awak kena cari X. Yang kedua awak kena cari Y. Yang ketiga awak kena cari lambda. Ni. Nilai dalam tu. Iaitu sama dengan fungsi yang asal X tambah 5Y tolak 2XY tolak X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2. Mama Z ambil yang biru. Kemudian kita kena tambah dengan lambda dan kita ada constraint kita iaitu 2X tambah dengan Y tolak dengan 4. Ni Mama Z buat dengan satu kelas tu, Mama Z buat bintang 1. Seandainya pelajar ada masalah dengan bintang 1, kalau ada masalah, kalau tak ada tak apa. Andainya ada masalah, pelajar boleh kembangkan lagi. Okay? Boleh kembangkan lagi menjadi F, X, Y, lambda sama dengan X tambah 5Y tolak 2XY tolak X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2 tambah 2X lambda tambah Y lambda tolak 4 lambda. Kalau pelajar tak boleh yang bintang 1, pelajar boleh buat bintang 2. Okey, boleh faham dah Mama Z kembang tu? Boleh. Boleh. So, lepas tu Mama Z kena buat 3 perkara. Boleh. Perkara pertama, Mama Z kena buat Fx. Iaitu kita kena buat partial derivative respect to X. Jadi Mama Z dapat kat sini 1 tolak 2Y. 1 kat sini. Tolak 2Y kat sini. Tolak 2X yang ini. Dan kat sini ada satu lagi X. Tambah 2 lambda sama dengan 0. Yang ini kita labelkan sebagai persamaan 1. Kemudian Mama Z sambung buat Fy sama dengan Mama Z buat hot ni pula. Mama Z dapat 5. Hot ni Mama Z dapat tolak 2X. Yang ni dapat tolak 4Y. Dan di sini pun ada huruf Y. Tambah lambda sama dengan 0.
Boleh ke? Boleh. Okay, at least Mama Z tahu benda ni tak putus je sebab Mama Z record. Mama Z tahu masalah line KMKT. So yang penting yang Mama Z record ni, you boleh baca, you boleh dengar balik. Itu yang paling penting sekarang ni. Okay. Boleh dengar kan? Boleh Mama. Boleh? Boleh, Ma. Sebab saya tak, boleh Okay, awak tengok kat sini ada berapa lambda? Yang warna kuning? Ada 2 lambda. Sedangkan di sini hanya ada 1 lambda. Jadi untuk yang ini, sebab kita objektif kita sekarang nak matikan lambda, yang ini Mama Z kena darab dulu dengan 2. Jadi dia akan jadi 10 tolak 4x tolak 8y tambah 2 lambda sama dengan 0. Yang ini akan menjadi persamaan 2. Okey. Kenapa Mama Z darab? Sebab Mama Z kena buat proses mematikan lambda. Nak suruh mati, bilangan tu mesti sama. Okey, jadi Mama Z tulis persamaan 1 kat bawah. 1 tolak 2, Mama Z tulis add dulu Tolak 2x tolak 2y tambah 2 lambda sama dengan 0. Yang ini persamaan 1 yang Mama Z dah susun. Okey, sekarang boleh tak Mama Z matikan lambda? Okey, kita tolak ni. Kita buat persamaan 1 tolak persamaan 2 ataupun persamaan 2 tolak dengan persamaan 1. Mana-mana. Janji lambda mati. Jadi yang pertamanya Mama Z ada 10 tolak 1 tinggal lagi 9. Okey, tinggal lagi 9. Negatif 4 tolak 2. Negatif 2x. Negatif 8 tolak 2 jadi negatif 6y sama dengan 0. Jadi Mama Z boleh buat 2x tambah 6y sama dengan 9. Okey, sama dengan 9. Ini merupakan persamaan yang ketiga. Okey. So Mama Z dah buat fx, Mama Z dah buat fy. Ada satu lagi Mama Z tak buat, iaitu Mama Z tak buat f lambda. Okey, untuk pengetahuan pelajar, masa f lambda ni lah sangat penting. Sama ada pelajar nak tengok nombor 1, bintang 1 ataupun bintang 2. Kalau awak tengok bintang 1, f lambda ni awak cuma salin nilai yang dalam kurungan tu saja. 2x tambah y tolak 4. Manakala kalau pelajar tengok bintang 2, pelajar kena differentiate. Pelajar dapat 2x positif y negatif 4. Dia terpaksa buat sekali lagi proses differentiation. Tapi kalau macam tak boleh juga, fine. Tak apa, guna nombor 2, tak apalah. Okey, so yang ini kita samakan dengan 0. Yang ini akan menjadi persamaan kita yang keempat. Okey, persamaan kita keempat. Mama Z tulis bawah ni dah. 2x tambah y sama dengan 4. Ini persamaan yang keempat. Okey, kemudian Mama Z nak bagi tahu ni. Awak tak buat simultaneous pun tak apa. Tak apa. Sebab awak ada kalkulator. Kalkulator awak. Sekejap Mama Z cari kalkulator. Okey. So kita ada kalkulator sekarang. Kita akan masuk nilai. So kita tengok. Nilai kita ialah. Okey. So kita ada tekan mod dia. Mod. Kita ambil equation. Kemudian kita ada dua variable di situ. X dengan Y. So Mama Z akan pilih nombor
1. Kita letak dia punya koefisien je. 2 sama dengan 6 sama dengan 9 sama dengan. Persamaan yang keempat pula. 2 sama dengan 1 sama dengan 4 sama dengan. Okey, 4 tu bukan jawapan lagi. 4 tu nilai pada curser warna hitam. Dia takut kita tak nampak, dia pun letak kat bawah. Kita tekan sama dengan lagi sekali. Kita dapat X3 per 2. Satu lagi Y1. So awak dapat berapa dah tadi, tak ingat dah. X sama dengan 3 per 2. Y awak dapat sama dengan 1. 3 per 2, 1. Okey. Tadi Mama Z dah janji kita nak cari nilai X. Kita dah dapat nilai X 3 per 2. Kita nak cari nilai Y. Kita dah dapat 1. Mama Z kena cari satu lagi tu, yang warna purple tu. Okey, nak cari yang warna purple, Mama Z boleh guna yang ini. Boleh guna yang ini, sepanjang yang ini. Sekejap Cursor dia liar sikit sebab Mama Z lipat laptop hari ni. Okey, Mama Z nak guna contohnya yang ada lambda ni. Mama Z memilih untuk lambda yang seekor je. Yang ini. Supaya tak payah nak bahagi-bahagi dah. Okey, Mama Z guna yang biru tu 5 tolak dengan 2X tolak dengan 4Y tambah dengan lambda sama dengan 0. Di mana Mama Z ganti nilai X dengan 3 per 2, nilai Y dengan 1. Jadi Mama Z akan dapat lambda sama dengan, yang ini kita boleh potong ni. So dia jadi 5 tolak 3, 2. 2 tolak 4, negatif 4. 2 tolak 4, negatif 2. Negatif 2 pergi belah sana, Mama Z akan dapat jawapannya adalah 2 kan? Positif 2. Betul tak? Negatif, 2. Gini, dia jadi gini. Betul. Kan? Dia jadi 2 tambah lambda sama dengan negatif 2 tambah lambda sama dengan 0. Lambda sama dengan 2. Tu jalan kerja dia. Jadi Mama Z dah dapatkan dah nilai yang pin belacan ni. Okey. Tapi kita tengok soalan balik. Dia tanya apa? Soalan tanya maximum value. Okey, soalan tanya maximum value. Jadi Mama Z kena ada soalan ni. Awak tolong sekejap Mama Z nak copy kat sini. Sekejap. Mama Z tak tahu button apa nak guna. Sekejap Awak ingatkan boleh fungsi tu? Sekejap Mama Z buat sini Yang lah. mana? Sini Mama Z tu di atas ni lah. F. Sebab Mama Z flip laptop ni tak ada keypad tu. Mama Z tak kerti nak guna tanpa keypad. Tapi nak try guna dia macam ni. Sebab sakit pinggang kalau ada macam tu. Kalau macam ni lega sikit. Okey, Mama Z ganti nilai X dengan 3 per 2. Nilai Y dengan 1 sama dengan, Mama Z ganti sini ni. Okey, sama dengan X tu 3 per 2. Ni, 3 per 2. Tambah 5Y. 5 darab 1 tolak 2 darab 3 per 2 darab 1 tolak 2 1 kuasa 2. Mama Z kata situ. Okey, so kalau kita ada kalkulator, kita guna kalkulator saja, tak ada masalah. So Mama Z masukkan dalam kalkulator, tengok betul-betul. Ni tengok betul-betul. Mama Z terpaksa buat jalan kerja ni untuk mendapatkan markah kaedah. Okey. Tapi nak dapatkan jawapan, make sure jawapan ni tepat. Jadi kita kena guna kalkulator. Okey. Mama Z susun kalkulator ni duduk dekat sikit. Okey. Mama Z masukkan alpha tutup kurungan.
tambah 5 alfa tanda SD. Tolak 2 alfa tutup kurungan alfa SD. Tolak 2 alfa SD kuasa 2. Calculate. Okey, nilai X 3 per 2 sama dengan nilai Y 1 sama dengan. Okey. So jawapan kita ialah awak kira dapat berapa? Awak kira dapat berapa? 3 per 2. Jadi kalau kita ni Mama. betul, nanti Mama Z akan cek jawapan. Ya? Ya? Oh, Mama. Bukan ada X kuasa 2 satu lagi. Saya tak buat Oh, saya tak buat X kuasa Bukan 2 ada X kuasa 2 Okey, satu saya lagi. salah. Mula kita ganti Buat. mula. 3 per 2 tambah 5Y tolak 2 SY. Ada satu lagi nilai yang kita tinggal. Okay, thank you. Okay, ada satu nilai yang kita tertinggal iaitu tolak X kuasa 2 tolak 2Y kuasa 2. Kita tinggal nilai ni, minta maaf. Tinggal Okey, so kalau kita tolak lagi dengan yang ini, maksudnya jawapan kita akan salah lah kan? Okey, jawapan yang sebetulnya apa? Negatif. Berapa dapat? 3 per 2 tolak 9 per 4. Awak dapat negatif 3 per 4, betul? Negatif 3 per 4. Ini merupakan maximum value untuk kita menjawab soalan. Okey, sekejap. Mama Z cek jawapan akhir. Okey, cek jawapan akhir. Soalan yang kita buat ni nombor 6. Ni nombor 6. So kita kira tadi nilai X-nya 3 per 2. Nilai Y 1. Negatif 3 per 4 tu samalah dengan negatif 0.75. Jadi nombor 6 kita tu tepat. Okay, nombor 6 kita tu tepat. Mana pula soalan? Okey. So macam mana soalan nombor 6? Jawapan ni betul Cuma Mama Z tulis kat atas, sepatutnya tulis kat bawah. Okey tak nombor 6? Okey. Okey, Baba. Okey. Boleh Okey, kalau okey nombor 6, awak tengok nombor 7 sekejap sementara Mama Z update awak ni. Okey, Mama Z nak update, awak dah buat nombor 6. Okey, sekarang Mama Z nak buat nombor 7 dengan kelas awak. Okey, look at number 7. Okey, tengok nombor 7, baca soalan dulu. So, hari Sabtu awak boleh rehat pagi tu, kelas Mama Z rehat. Yang mana tak siapkan nota, salin nota tu je. Okey. Nombor 7. Sebelum kita buat kesimpulan soalan ni jenis apa, kita kena baca dulu soalan. The cost function dia bagi, kita dah happy dah dia bagi cost function. Ingat salin sampai hujung, jangan ulang kesilapan Mama Z tadi, kena salin semua. Okay, for inspection of an assembly operation depend on number of inspection, ada dua jenis, iaitu ada X dan ada Y. So soalan tanya, how many inspection? Jadi Mama Z kena dapatkan nilai X dengan Y. Kemudian dihubungkan dengan perkataan hence find minimum cost. Okey. Jadi dalam soalan ni Mama Z tak jumpa perkataan Lagrange dan Mama Z tak jumpa ayat lain yang menunjukkan tentang nombor. Tak ada dah.
Jadi soalan ini akan menjadi soalan tajuk 1.3. Berbanding soalan nombor 3. Soalan nombor 3. Betul ni saya bincang awak dah ni. Soalan nombor 3, dia ada function. Kemudian di dalam soalan tu dia cakap ada nombor 200. Ada nombor. Maka nombor 3 ni adalah Lagrange. Berbanding soalan yang kita nak buat nombor 7, dalam soalan tu dah tak ada dah tentang nombor. Jadi dia menjadi soalan biasa. Soalan biasa, kita akan hadapi benda ni. Kita akan jumpa traffic light. Yang pertama warna, yang pertama kita ada warna merah. Yang kedua kita ada warna kuning. Dan yang ketiga kita akan ada warna hijau. Bila tajuk 1.3, pelajar kena alert dengan benda ni. Okay? Dan awak kena tahu bahawa hanya warna merah sahaja mempunyai emoji sama ada dia tu masam ataupun emoji dia tu senyum. Okay? Hanya terletak pada warna merah. Okey. Boleh ni? Okey, so Mama Z nak buat. Kalau tak boleh, royak, jangan dia dah. Bila dia, Mama Z tak boleh nak bantu. Result awak bagus dah. Bagus dah. Okey. Okey, so kita tengok So kita ada sekarang C, X, Y. Sama ada pelajar nak salin semula atau tidak bergantung kepada pelajar. Okey, katakan pelajar tak nak salin, pelajar terus nak buat. Pelajar terus nak buat pun boleh. Okey, so Mama ada sekarang CX sama dengan, okey, berapa tu? 2X. Tengok yang warna kuning 2X tambah Y. Tolak 20 sama dengan 0. Jadi Mama Z boleh buat 2X tambah Y sama dengan 20. Ini adalah persamaan 1. Kemudian kalau siapa suka tulis ke bawah tak ada masalah. Ruang banyak. CY sama dengan 2Y tambah dengan X tolak dengan 25 sama dengan 0. X tambah 2Y sama dengan 25. Ni persamaan yang kedua. Okey, oleh kerana kita akan jumpa traffic light nanti, nama traffic light tu sebenarnya adalah D-test. Okey, D-test. Okey, dalam D-test nanti nak guna 3 perkara. Yang pertama, kita nak guna C, XX. Yang kedua, kita nak guna C, YY. Dan yang terakhir, kita nak guna C, XY. Kita nak kena cari nilai ni. Okey. Cuba awak tengok di sini sekarang, yang warna kuning ni. Cuba awak differentiate lagi sekali respect to X. Awak akan dapat jawapannya ialah 2. Kemudian awak tengok yang warna biru ni. Kalau awak differentiate lagi sekali respect to Y, awak dapat 2. Okey, so sekarang Mama Z berada di sini. Mama Z dah buat CX, dah dapat yang kuning. Tapi Mama Z nak teruskan respect to Y, jadi Mama Z dapat 1. Okey, Mama Z buka kepada soalan untuk yang ni dulu. Tak faham mana?
Untuk yang ni tak faham kat mana? Faham lah. Boleh faham belakang ke tak? Boleh. Faham. Boleh. Okey, so Mama Z teruskan nombor 1 dengan 2 dah. Okey, nombor 1 dengan 2. Semalam ada pelajar tanya Mama Z tu lagu mana nak buat. Okey, 2X tambah Y sama dengan 20. Persamaan 1 ni Mama Z tulis dekat. Mama Z nak buat proses simultaneous equation tapi Mama Z nak guna kalkulator. Jadi Mama Z masukkan mode equation nombor 1. Mama Z masuk macam tadi. Warna hijau dulu. 1 sama dengan 2 sama dengan 25 sama dengan. Okey, warna orange pula. 2 sama dengan 1 sama dengan 20 sama dengan. Jadi jawapan Mama Z ialah 5 dengan 10. Mama Z dapat X sama dengan 5, Y sama dengan 10 dan Mama Z kena salin balik soalan ni. Inspection. Mama Z kena salin balik. Inspection of X. Ni inspection of Y. Sebab soalan ni tentang application. Mama Z kena salin semula soalan tu. Okay. So Mama Z dah menjawab soalan yang pertama ni. How many ni Mama Z dah jawab. Okay. Yang ni. How many ni dah selesai. Mama Z nak jawab hands ni pula. Okay. Nak jawab hands ni pula. Dia nak minimum. Okay, Mama Z dah tunjuk ke minimum? Belum lagi. Okay, Mama Z kena tunjuk minimum. Okay, untuk latihan ni sebab Mama Z takut awak tak ingat, Mama Z tulis dulu rumus ni. Lepas ni Mama Z tak tulis dah lah. Sebab rumus ni diberi dalam exam. DXY sama dengan soalan kita C, huruf C, jadi Mama Z pun kena tukar jadi C lah. Tapi Mama Z tulis rumus general dah. Fxx darab dengan Fyy tolak Fxy kuasa 2. Okey. Tu rumus general dah. Okey, tetapi sekarang rumus kita dah jadi huruf C. Tak ada masalah. Kita akan ikut saja. Jadi D, nilai X kita 5, nilai Y kita 10 sama dengan, mata Mama Z akan tengok sini. Ni. Mama Z tengok sini. So, Mama Z akan dapat 2 darab 2 tolak 1 kuasa 2. So di sini Mama Z dapat 4 tolak 1 ni 3. 3 lebih besar daripada kosong. Okey, Mama Z nak tahu traffic light warna apa yang kita nak guna sekarang. Merah, kuning atau hijau. So Mama Z buat tanda merah dekat sini. Exam nanti awak buat tanda sebab benda tanda ni sangat penting. Setiap kali Mama Z marking adalah pelajar yang salah. Okey, buat tanda kerana pelajar akan pergi kepada emoji selepas ni. Okey, semasa di sini pelajar tahu dia adalah max ataupun min. Untuk pergi kepada emoji senyum dengan masam, Mama Z akan pergi tengok ujian CXX dalam kotak tadi dapat 2. Dan kita kena kaji emoji bagi 2 ni. Dia adalah nilai yang besar dari kosong. Jadi emoji kita senyum ke masam? Bila dia besar? Dia akan senyum. Okay, emoji kita akan tersenyum dan dia menunjukkan dia adalah minimum.
Lepas tu barulah boleh cari nilai minimum tersebut. Okey. So, Mama Z patutnya tulis bawah ni. Mama Z tulis bawah ni. Okey, Mama Z anggap bawah. Ni bawah Mama Z anggap. Okey. So, Mama Z pun gantilah C, nilai X kita 5, nilai Y kita 10. Okey, nak dapatkan markah pertama, Mama Z kena ganti betul-betul ni. Mula-mula Mama Z ada 5 kuasa 2 tambah dengan Y pula kuasa 2. Kemudian ada tambah XY tambah XY. Takut tinggal. Tolak 20X. Lepas tu tolak 25Y. Dan jangan lupa ada tambah 1,500. Okey, walaupun pelajar hanya ganti nilai baru, tapi proses ni pelajar dapat markah 1. Yang selebihnya, kita tengok pada soalan kata minimum cost. Jadi Mama Z kena ada tanda RM. Baru kita guna kalkulator. Okey, harap kali ni kita tak salah. Okey, Mama Z masuk Mama Z ada alpha X kuasa 2 tambah alpha SD kuasa 2 tambah alpha X alpha Y. Okey, tolak 20 alpha tutup kurungan tolak 25 alpha SD tambah 1500 calculate. Okey, nilai X kita berapa? 5. 5 sama dengan nilai Y kita 10 sama dengan. So kita dapat 1325. Okey, 1325. Itulah dia jawapan kita nombor 7. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Kalau ada nak tanya, silakan. Yang expression of X atau expression of Y kan, memang kena tulis expression of tu. Kalau tak dapat markah ke, salah terus. Dia sebenarnya kalau ikutkan yang jawapan yang perfect, dia kena tulis. Bila kita buat X tu, kita tulis siap-siap. Sebab untuk soalan ni, dia tak cerita X itu tentang apa. Ada setengah soalan nanti dia bagi tahu X tu adalah radio. Y itu adalah television contohnya. Jadi jawapan dia nanti off radio, off television. Macam tu. Cuma soalan pada tahun ini dia buat X tu dia tak mention tentang apalah. Okay, dia buat X dengan Y saja. Tapi kalau pelajar tertinggal, tertinggal dan kebetulan pada masa itu pemarkahan tidak ketat, maka orang dapat markah lah. Kalau ketat tak dapat markah. Jadi sebagai pensyarah, Mama Z ajar yang betul dulu. Yang minta negotiate tu, yang itu kita buat kemudian. Okey, dekat-dekat nak exam nanti baru kita buat. Okey, macam mana nombor 7? Okey ke tak? Okey. Beres. Okey, sebagai nombor 5 tak buat lagi tau sebab memang Mama Z nak buat dalam kuliah. Okey, nombor 6 siap, 7 siap, 8 siap. Mama Z nombor 9. Okey, kita nak buat nombor 9. Okey, baca dulu soalan, tulis dulu benda-benda penting dulu. Okey, sebab apa buat nombor 9? Sebab kelas awak buat, jadi video awak ada. Jadi yang kelas lain dia akan rujuk video awak lah. Gitu. Macam awak, Mama Z, awak warna apa tadi? Merah ke hijau? Hijau. Awak merah ke hijau? Hijau kan? Hijau. Awak warna hijau.
Maksudnya kelas A1 tu 9 dia tak ada warna nombor 9. Dia boleh rujuk awak lah. Rujuk video awak. Semuanya mudah. Janji pelajar rajin je sekarang ni. Pensyarah kita rajin-rajin belaka dah. Okey, tengok soalan nombor 9, straight to the point. Dia tak bagi betul ayat, dia tanya stationary points. Dia bagi clue points. Kita kena ready nilai kita nanti lebih daripada 1 titik. Kemudian dia tanya tentang types. Okay, types. Types ni macam traffic light tadilah. Kalau warna merah sama ada maksimum atau minimum. Kalau warna kuning, dia adalah saddle point. Kalau warna hijau, dia adalah test fail, ujian gagal. Bukan awak gagal ujian, bukan. Titik tu gagal masuk ujian. Okey, so settle dah waktu. Okey, Mama Z teruskan Mama Z bagi rehat awal. Mama Z tak berhenti tengah-tengah. Okey. So, Mama Z guna huruf F sekarang ni. Fx sama dengan 3. Yang tak boleh buat sama-sama dengan Mama Z. Kecek slow-slow dah ni. Masa Mama Z terang ni, Mama Z kecek slow-slow. Bila awak tengok YouTube, awak boleh derahkan. Awak boleh buat lajukan dia punya kelajuan biasa tu kepada 1.25. Memang bunyi macam kartun tapi dia cepat lah, dia cakap cepat. Proses mengajar Mama Z kena buat slow-slow sebab pelajar sedang buat bersama-sama Mama Z. Okey, 3x kuasa 2 tolak dengan 6x tambah dengan 2y sama dengan 0. Okey, so yang ini pelajar anggap dia persamaan 1. Kemudian pelajar buat f y sama dengan pelajar dapat 2.
Dah sambung ke? Halo, pesyarah pula terputus ha. Ya, Mama. Alah, alah, alah. Alah, alah. Ha. Gitulah kita. Cabaran deh. Tak apalah, ada kemanisan dah lepas ni. Okey, Mama Z putus mana tadi ya? Nombor 9 ke? Dekat. Ha. Baru nak buat Y. FY. Mama Z nak habis dah buat tadi rupanya. Okey, tak apalah. Kita sambung. Cabaran. Ulang balik dah. Fx sama dengan berapa dah tadi? 3x kuasa 2 tolak 6x tambah 2y sama dengan 0. Kalau saya putus, awak WhatsApp dah. Saya tengok juga tapi tadilah saya tak perasan. Okey, ni Mama buat persamaan 1 tadi dah. Okey, Fy pula kita dapat 2x tolak 2y sama dengan 0. Ni persamaan 2. Oleh kerana dia nak types nanti ni, jadi Mama ready selalu bahan-bahan untuk ditest. Okey, untuk ditest, untuk ditest, Mama Z perlukan fxx, tapi masalah kita ialah masih ada sebutan x tu, 6x tolak 6. Kita masih ada nilai x. Okey, kemudian fyy dapat negatif 2. Fxy, Mama rujuk jawapan nombor 1 tu dapat 2. Ni. Ni kita nak guna masa ditest nanti. Law ni tak nak guna lagi. Okey, so sini ada benda-benda nak tanya ke? Setakat yang Mama Z buat 5 perkara penting ni? Ada nak tanya apa-apa? Tak ada. Okey, jadi Mama Z tengok nombor 1 tu susah. Persamaan nombor 1 tu susah. Jadi Mama Z ambil nombor 2 ni. 2x sama dengan 2y. Kesimpulannya x itu adalah y. Jadi Mama Z tengok sini y seekor saja yang ganjil. Orang lain semua x. Dia seorang je y. Jadi Mama Z akan alter, dia akan menjadi 3x kuasa 2 tolak 6x. Mama Z tukar y tu jadi x. Sebab apa Mama Z tukar? Sebab nilai y tu sama dengan nilai x. Okey, dari situ bila Mama Z buat 3x kuasa 2 tolak 4x sama dengan 0. Okey, kemudian Mama Z fakturkan. Okey, fakturkan x keluar. Tinggal lagi 3x tolak 4. Jadi nilai x yang ini adalah 0. Secara automatik y-nya pun sama. Jadi titik pertamanya ialah 0, 0. Manakala yang ini pula bila Mama Z petakan dia, Mama Z dapat nilai x sama dengan 4/3. Jadi y pun adalah 4/3. Kesimpulannya stationary point dia ialah 4/3, 4/3. Sebab itulah soalan tanya tentang points. Sebab kita ada 2 titik. Okey, sampai situ boleh? Boleh? Boleh Okey, kemudian Mama Z dah menjawab determine stationary points. Mama Z nak jawab stationary points are 0, 0 and 4/3, 4/3. Mama Z menjawab soalan pertama. Kemudian Mama Z nak uji jenis
Okey, nak uji jenis. Jadi Mama Z tak salah dah rumus ni. Mama Z terus tulis. Di koordinat 0, 0 sama dengan nilai depan darab nilai belakang tolak belakang kuasa 2. Okey, tengok Mama Z pergi dalam kotak ni. Nilai X kita ialah 0. 0. Okey, nilai X kita 0. Jadi kalau Mama Z ganti di sini ni, dia akan jadi 6 darab 0 lah. 6 darab 0, 0 tolak dengan 6. Jadi Mama Z ganti nilai di sini ialah negatif 6. Okey, kemudian ganti di sini dapat negatif 2 dan ganti di sini dapat 2. Okey, Mama Z buka kepada soalan. Hak mana nak tanya? Ada nak tanya tak? Tak ada. So dapat berapa? Okey je. So sini dapat 12 tolak 4. Okey, 12 tolak 4. Mama Z dapat 8 besar pada 0. Okey, Mama Z nak tahu traffic light kita warna apa? Merah. Warna merah. Dan di situ berlakunya dua perkara, maksimum atau minimum, dan kita kena unjurkan lagi kepada fxx. Kita dah kira tadi dapat negatif 6. Kita ambil yang dalam ni tadi. Kemudian negatif 6 ni adalah nombor yang kurang dari 0. Jadi Mama Z nak tahu emoji kita macam mana? Emoji kita macam mana? Senyum ke masam? Dia akan jadi masam. Masa dia jadi masam tu, clue kita ialah dia adalah maksimum. Jadi awak kena buat kesimpulan yang pertama, 0, 0 is a maximum point. Sebab awak baru uji, proses masa uji ni, awak baru uji titik 0, 0. Okay, sekarang Mama Z nak uji titik yang kedua. Nak tulis bawah pun boleh, tepi pun boleh dah. Supaya Mama Z boleh nampak kiri kanan, Mama Z tulis tepi ni. Okey, Mama Z buat di 4/3 sama dengan masa Mama Z nak ambil nilai tu, Mama Z kena tengok dalam kotak ni. Dalam kotak sekarang, proses yang berlaku ialah 6 darab 4/3 tolak 6. So Mama Z matikan 3 darab 1, 3 darab 2 ni, dia jadi 8 tolak 6. Mama Z dapat 2. So Mama Z ganti sini lah. 2 darab negatif 2 tolak dengan 2 kuasa 2. Kira molek, sini dapat negatif 4, sini negatif 4. Jadi di sini Mama Z bukan kosong. Negatif 8. So Mama Z nak tanya traffic light kita warna gapo ni? Traffic light kita warna gapo sekarang? Kuning. Traffic light kita berwarna kuning sekarang ni. Traffic light kita berwarna kuning. Jadi kalau warna kuning dia tak boleh ada emoji. Terus buat kesimpulan. 4/3 is a saddle point. Macam tu. Bagaimana? Okey ke Ida? Sebab dia tanya jenis. Jenis pula cara dia je tu types of each point. Maksudnya jenis pertama ialah maximum point. Jenis yang kedua adalah saddle point.
Maksudnya yang kita jawab ni menjawab soalan. Gitu. Boleh? Boleh tak? Boleh. Boleh Mama. Boleh. Boleh. Okey. So nombor 9 dah. Okey, nombor 10. Okey, nombor 10. Maksudnya pelajar kena rujuk video A1-9. Boleh? Okey, nombor 10. Kerja rumah pelajar A1-10, nombor 10. Mama Z padam dulu. Okey. So sebab dalam kuliah Mama Z kalau boleh nak buat 3 soalan Lagrange minggu depan. 3. So nombor 5 tadi nak buat dalam kuliah. Nombor 11 nak buat dalam kuliah. Kemudian nombor 13. Ada 3 soalan Mama Z nak buat dalam kuliah. 5, 11, 13. Okey, nombor 14 dah bincang ke belum dengan awak? Nombor 14. Belum. Belum. Okey, kita tengok nombor 14. Sebab nombor 15 dah siap. 16 dah buat belum? Belum. So kita mungkin buat 2 soalan lagi. Kalau kita boleh perlajukan, okey. Sebab Mama Z tak naklah ambil kesempatan video dah ada, pelajar tak payah masuk kelas. Tak boleh lah, kesian pelajar. Okey. Yang ini kita cari kata kunci, Lagrange. Kemudian dia dah mention dia ni minimum. Tugas kita ialah mencari nilai X dan mencari nilai Y. Walaupun dia tak tanya tentang lambda, kita usahakan cari. Okey, kemudian dia hubungkan dengan kata jiwang di sini. Kata jiwang ni yang dalam exam kita tak suka. Apabila ada hence ni yang kita tak suka, dia suruh kita cari minimum value. Dia tak suruh guna d-test. D-test tu soalan subtopik yang ada, yang d-test tu yang ada traffic light tu, iaitu tajuk 1.3. Yang kita sedang buat ni adalah 1.4. Okey, yang pertama Mama Z akan combine, ada nilai X, ada Y, ada lambda. Sama dengan 6X kuasa 2 tambah 12Y kuasa 2 tambah dengan lambda dalam kurungan X tambah Y tolak 90. Dan soalan dah bagus, dia dah buat sama dengan kosong. Bagus soalan ni, sama dengan kosong. Jadi pelajar kena ingat, pelajar kena buat 3 perkara saja untuk Lagrange. CX, CY, lepas tu C lambda. 3 tu je. Tapi kalau tajuk 1.3, pelajar kena buat 5 perkara. 2 perkara yang first order, kemudian yang dalam kotak. Lama-lama nanti awak boleh. Mama Z cuba khatamkan dulu tajuk 1 ni sebab bila masuk tajuk 2 kita akan goyah sedikit. Tapi kena banyak bersabarlah. CX, Mama Z dapat 12X. Tak ada dah. Tambah seekor lambda sama dengan kosong persamaan 1. Mudah. CY, Mama Z dapat 24Y tambah seekor lambda sama dengan kosong. Ni persamaan 2. Dan kita boleh bunuh lambda sekarang dengan buat proses persamaan 1 tolak persamaan 2. Okey, so Mama Z dapat 12X tolak 24Y sama dengan kosong. Kalau Mama Z nak permudahkan, Mama Z boleh bahagikan dengan 12. X tolak 2Y sama dengan kosong merupakan persamaan yang ketiga. Okey tak situ? Mama macam laju sikit dah. Okey ke tak? Okey Mama. Okey.
Dan sekarang ni Mama nak buat C lambda. Senang saja C lambda. Ambil yang dalam kurungan. X tambah Y tolak 90 samakan dengan kosong. Jadi kalau Mama susun, dia akan jadi X tambah Y sama dengan 90. Itu adalah persamaan yang keempat. Okey. Dan kita boleh selesaikan simultaneous ni. Mama boleh bunuh nilai X. Okay, Mama boleh bunuh nilai X. Okey Mama. X yang atas tolak X yang bawah. Okay, X yang atas tolak X yang bawah. So kita akan dapat negatif 2Y tolak Y. Negatif 3Y kosong tolak 90, negatif 90. Jadi Y kita dapat 30. Y kita 30. Beres ke tak? Okey, cuba cari nilai X. Kita teka dah. X tambah Y 90. Y ada dah 30. Apakah nilai X? X tambah Y 90. X sama dengan 90 tolak Y. Berapa dapat? 60. So dapat 60. Jadi Mama Z dah menjawab soalan yang pertama tu. Soalan pertama, dia kata find X and Y. Dan terus je Mama buat. X 60, Y 30. Kemudian Mama Z kena teruskan lagi. Mama Z dah ada X, dah ada Y. Mama Z cari lambda juga. Sebab kita tak sure lambda ni ditanya atau tidak. Diberi markah atau tidak maksud Mama Z. Kita tak sure, jadi kita cari. Okey, awak nak ganti dalam biru ataupun awak nak ganti dalam kuning? Cuba pilih. Biru ke kuning? Biru. Yang mana lebih senang? Yang biru lebih senang. Yes. Okey, yang biru lebih senang. Jadi 12 darab dengan 60 tambah lambda sama dengan kosong. Lambda sama dengan negatif 720. Kalau Mama Z betul lah. Betul ke salah Mama Z kira? 12 darab ni 72 kan? Betul. Okay. So Mama Z dah settle nilai X, nilai Y. Mama Z bagi lebih lagi cari lambda. Okay, sekarang ni Mama Z nak cari nilai minimum value. Okay, minimum value ni kita akan ganti nilai X kita dalam soalan original. Dalam soalan original kita ada C, kemudian kita ada nilai X kita 60, nilai Y kita 30, sama dengan Mama Z ganti dalam 6X kuasa 2 tambah 12 Y kuasa 2. Nilai X kita 60, nilai Y kita 30. Acuk kira dapat berapa ni? Okey, yang ni ada RM tak ke depan dia? Ada RM ke tak? Dia mencari minimum value. Dia bukan mencari minimum cost, maximum profit, maximum revenue. Dia cuma kata minimum value saja. Jadi tak perlu ada RM. Okey, cuba kira seorang dapat berapa ni? 32,400. 32,400. Inilah dia nilai yang paling minimum. Beres ke? Beres ke tak? Kalau beres nak buat soal lagi ni, soalan last nombor 15 dah.
Pelajar tak ada line tu. Sian kat awak ni. Okay, nasib baik Mama Z ni. Mama Z sebenarnya careless sikit hari ni. Mama Z bawa router tapi lupa nak bawa kabel router. Itu yang putus tadi tu. Saat lagi Mama Z naik semula ke kubikel, ambil kabel, kemudian turun balik untuk kelas pukul 12 pula. Kelas awak ni habis pukul 11. Lepas tu Mama Z rehat sejam. Okay, tapi tak adalah Mama habiskan pukul 11. Kita bagi peluang pelajar buat sendiri pula. Okey. Nombor 15, Mama Z dah bincang dalam kuliah kan? Ya, Mama dah. Kan? Okey. Dah. So, dah buat dah. Baru teringat. Okey. So, sekarang ni kelas yang awak ni Mama Z tanda lagi. Tadi kita buat nombor 14. Okey. Nombor 16. Mama Z buat dengan awak 16 last 16. Sabar sikit lagi dah. Okey, nombor 16. Okey, baca dulu soalan sementara Mama Z potong. Awak buat sekali je tau. Mama Z ni buat 4 kali. 4 kali nak ngajar. Itulah dia. Dan Mama Z kena hati-hati dengan kelas awak dengan A1T9, A1T10 sebab kita berjumpa kena adjust supaya lebih kurang sama. Sebab nanti kita akan bergabung pada hari Isnin tu. And then kita berpecah pula pada hari ni, Selasa dengan Rabu. Jadi kena hati-hati. Kalau tak hati-hati nanti ada satu kelas tu akan belajar benda sama. Okay, kalau boleh kita tak mahu deh. Okey, yang ni lagi simple. Cuma kita akan tonyoh dekat nombor 8 ni kerana dia menyusahkan kita. Kita geram, kita tonyoh. Gitu. Dan di sini huruf F kecil, Mama Z tukar dia jadi huruf F besar. So, dia jadi F besar. Dalam dia ada X, dalam dia ada Y, dalam dia ada lambda kerana adanya perkataan Lagrange multiplier. Dan fungsi kita sangat comel, cinonik saja tu. X, Y kuasa 3 tambah dengan lambda, X tambah dengan Y tolak dengan 8. So, bila kita buat Fx, Mama Z dapat Y kuasa 3 tambah dengan lambda sama dengan 0. Persamaan 1. Kalau Mama Z buat Fy, Mama Z dapat 3x Y kuasa 2 tambah lambda sama dengan 0 persamaan 2. Ada soalan ke untuk persamaan 1 dengan 2? F lambda salin yang dalam kurungan saja. Okey. So, objektif kita mula-mula ialah untuk mematikan lambda, maka kita akan buat proses 1 tolak dengan 2. Mama dapat Y kuasa 3 tolak 3x Y kuasa 2 sama dengan 0. Okey. Persamaan yang keempat ini, Mama Z boleh factorize. Keluarkan Y kuasa 2, maka tinggal lagi Y tolak 3x sama dengan 0. Jadi daripada Y kuasa 2 ni, Mama Z dapat Y sama dengan 0. Daripada yang ini, Mama Z dapat Y sama dengan 3x. Okey ke? Beres ke? Semasa nilai Y sama dengan 0, Mama ada sekarang X tambah Y sama dengan 8 daripada persamaan 3 tadi. Sekarang ni Mama ganti nilai Y dengan 0. Jadi dapatlah X sama dengan 8.
maka titik yang pertama adalah 80. Okey ke anak-anak sekalian? Ke Mama Okey, Mak. terputus? Okey, Mama. Okey. So Mama sambung lagi. Mama ada Y sama dengan 3X. Okey. So Mama ada tadi X tambah Y sama dengan 8. Tempat Y ini Mama akan gantikan. Dia akan jadi X tambah 3X sama dengan 8. 4X sama dengan 8. X sama dengan 2. Jadi titik Mama Z ialah 2. Kalau X 2, Y berapa ya? 6. Y dapat 6. So sekarang ni kita 6. dapat 2 titik. Salah satu daripadanya akan memberikan nilai minimum dan mungkin satu lagi akan beri nilai maksimum. Jadi kita kena kaji. Okey, kita kena kaji. Okey, F X, Y kita apa tadi? F, X, Y fungsi asal kita sama dengan, lupa dah tadi. X, Y kuasa 3 kan? Tu fungsi asal kita. So sekarang Mama Z ganti nilai X itu dengan 8. Nilai Y dengan 0. Bila Mama ganti 8, 0 kuasa 3, jawapan Mama Z di sini adalah 0. Manakala apabila Mama Z ganti titik yang kedua, F26 sama dengan 2, 6 kuasa 3. Tu kira ke Mama dapat berapa? 6 kuasa 3 darab 2. 432. Berapa? 4? 132. 32. Betul? 6 kuasa 3. Darab dengan 2. 432. So Mama Z dapat 432. Dan kita patah balik dekat soalan. Soalan Mama Z dia kata find maximum value. Huruf S ni buang Find maximum value. So yang mana satu maksimum? 0 ke 432? Ada 0 ke 432? Jadi jawapan yang kedua ialah maximum value is 432. So kalau awak cek jawapan awak dekat soalan nombor 16 ni, dia memang bagi jawapan 432. Kalau awak cek jawapan tu. Okey. So selesai adalah kita nombor 17 siap, 16 siap, 15 siap, 14 siap. Jadi yang mana lagi dengan awak yang belum kecuali nombor yang petak ni? Nombor 12 awak belum buat kan? Betul tak? Okey, untuk pelajar A1T10. Okey, selesai dah di atas tu. Sebab nombor 5 ni bukan tak nak buat dalam kuliah. Nombor 11 nak buat dalam kuliah. Nombor 13 nak buat dalam kuliah. Nombor apa lagi yang belum ni? Nombor 10. Okey. So pelajar A1T10 dia kena selesaikan nombor 10 dengan nombor 12. Mama Z stop awal, awak ada setengah jam lagi nak buat 2 soalan. Kalau awak tak nak pening kepala, awak rujuk video kelas A1T9. Semalam punya, Mama Z buat date. Okey. So, macam mana kita? Macam mana kita? Okey ke tak? Dah press. Okey. So, Okey, kita Mak. stop dekat sini.